Mari sejenak saudara kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. 我们一起来翻开圣经，在路加福音第1章，我们要看26到28节。 Mari sekali lagi saudara kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. 我们打开了圣经之后，我们一起来读，先用印尼语，然后再用华语读。 Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang pertama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 到了第6个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思。天使对她说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，她是那素来称为不生育的，现在有孕6个月了，因为出于神的话，没有一句不带能力的。”玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了。 Lebih dahulu saudara, mari kita tutup mata sejenak, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 这个时候，我们低头，我们要进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk beribadah. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你再一次给我们有机会来敬拜你。 Kami rindu mendengar, mengecap, merenungkan firman-Mu. 我们渴慕听你的话语，尝你的话语，得到你的话语。 Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus sungguh bekerja untuk menaburkan, mengakarkan, menumbuhkan, dan membuahkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. 我们祈求圣灵将神的道撒在我们的心田当中，使这道在我们的心田可以生根、成长、结果子。 Di masa-masa pandemi ini, sungguh kami haus akan firman-Mu. 在这疫情当中，我们真是渴慕你的话。 Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. 主啊，求你借着你的仆人说话。
urapi dan pakailah dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami masing-masing. 求主恩膏使用他，使他将神的心意向我们传出来。 Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita memasuki Advent minggu yang pertama. 今天我们进入等候的第一周。 Advent itu artinya kedatangan, saudara. 这个 Advent 原来的意思是来临。 Kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah datang. 我们庆祝已经来临的耶稣。 Dan pada saat yang sama kita juga menantikan Tuhan yang masih akan datang. 在这同时，我们也正在等候那还要来临的主。 Oleh sebab itu setiap hari, bahkan saudara, seluruh hidup orang percaya adalah masa Advent. 所以，对于信主的人，我们的每一天都是在等候。 Setiap detik, setiap menit, setiap jam, saudara, setiap hari sepanjang hidup ini, hidup orang percaya adalah refleksi atas Tuhan yang sudah datang. 我们身为信主的人，我们的每一秒、每一分、每时刻，都是正在彰显那已经来的主。 Sekaligus juga antisipasi terhadap Tuhan yang masih akan datang second coming. 同时，我们也正在盼望那第二次将要来临的主。 Masa-masa Advent menjelang Natal adalah satu saat yang tepat untuk kita merefleksikan hidup kita terhadap Tuhan yang sudah datang. 在这等候的这个月里，让我们更认真的学习，去彰显那已经来临的主耶稣。 Masa-masa Natal seperti ini juga merupakan juga masa-masa yang baik untuk kita berbenah diri, mempersiapkan diri untuk mengantisipasi Tuhan yang akan datang kembali. 在这迎接圣诞节的时候，我们也要好好的调整自己，让我们有等候神第二次来临的心。 Hal ini berarti, saudara, seharusnya kita mengembangkan satu gaya hidup yang senantiasa introspeksi, yang senantiasa mengoreksi diri. 所以，我们常常反省，常常去发掘自己的错误，这是巴不得成为我们生活的模式。 Hidup yang tidak pernah berhenti bertumbuh, saudara, yang tidak melakukan apa-apa yang berguna bagi kerajaan Allah. 我们的生命要不断的成长，并且为主的国度更多的贡献。 Saudara, saat menjelang Natal seperti ini, saudara, bukan hanya merayakan kelahiran bayi Yesus, saudara, 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. 巴不得圣诞节，我们不只是去庆祝那2000多年前在伯利恒诞生的圣婴主耶稣。 Tetapi saat-saat Natal seperti ini, khususnya pada waktu pandemi masih berlangsung, saudara, kita diingatkan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus dipanggil untuk berperan penting dalam menyambut Tuhan yang akan datang kembali. 在这迎接圣诞节的时候，特别是在疫情的这个期间，我们身为基督徒，我们被呼召去彰显，并且也去盼望那即将来临的主。 Saudara, Natal adalah sebuah berkat yang besar bagi umat manusia yang datangnya di dalam keadaan yang tidak normal. 这个圣诞节是我们人类最大的祝福，并且它的临到是在很不寻常的状况。 Itu suatu masa mengakhiri zaman kegelapan sejak Maliaki sampai zaman Perjanjian Baru, saudara. 因为当主耶稣来临的时候呢，有一段的那个期间，就是在圣经里马拉基书一直到马太书那期间。 Mengapa saya katakan tidak normal, saudara? 我为什么说这是不寻常？ Karena Allah adalah Natal adalah Allah mengunjungi manusia. 因为圣诞是神来寻找人， Allah menjelma menjadi manusia. 神道成人， Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. 道成了肉身，并且住在我们当中。 Kalam, firman menjadi bertubuh, saudara. 这光成为有形体的， Juru selamat itu sudah datang, sang penebus dosa itu, saudara, telah hadir. 救赎主已经来临了。 Saudara, bukankah ini sesuatu yang tidak normal? 这岂不是不寻常的事情吗？
tetapi justru itu merupakan satu berkat yang sangat besar bagi umat manusia. 但是它同时也是对人类来说是一个最大的祝福。 Berkat itu datang bukan saudara melalui satu konsep manusia yang sudah tercemar oleh dosa. 它的来临不是我们有罪的人能够用我们的观念去理解的。 Karena manusia itu cenderung saudara mengartikan bahwa yang namanya berkat itu identik dengan kelancaran, dengan kemeriahan, dengan sukacita, bahkan mungkin dengan pesta pora, saudara. 因为对人类来说，所谓的祝福是等于是一切顺利、很高兴，甚至是宴乐。 Berapa banyak yang kita berani atau menyadari, berani mengatakan bahwa pandemi ini sebuah berkat Tuhan, saudara. 有多少人能够真心的说这个疫情是祝福？ Saudara, memang gambaran akan berkat yang adalah sukacita pesta pora itulah saudara yang selama ini saudara memenuhi perayaan-perayaan Natal bertahun-tahun di dalam zaman kita. 因为的确，在过去的许多的圣诞节，我们所谓的这个祝福的来到，我们是用一种欢乐，用一个宴乐的心来迎接。 Sudah lama Natal yang sesungguhnya tenggelam di dalam pesta pora, dalam kemeriahan, dalam ketidakpedulian kita akan makna Natal yang sesungguhnya. 已经多少年，这个圣诞真正的意义，在这个宴乐中沉下去。 Tetapi saudara, ketika pandemi COVID-19 itu melanda, hal itu memaksa kita berpikir ulang dan merenungkan lebih dalam akan makna Natal yang sesungguhnya. 但是疫情使我们不得不去想，这圣诞更深刻、更真正的意义是什么？ Sesungguhnya saudara, Natal yang pertama kira-kira 2000 tahun yang lalu jauh daripada gambaran kemewahan, daripada gambaran satu kemeriahan, saudara. 因为2000多年前，那第一个的圣诞远远不是一个喜乐，更不用说是一个宴乐。 Yang nampak justru kesederhanaan yang total. 所彰显的是完全的简朴。 Saat itu Yesus datang dalam rupa seorang bayi miskin, lahir di kandang yang hina, di tengah malam yang senyap dan dingin, dan dalam suasana yang sama sekali tidak nyaman. 耶稣的来到是借着一个婴儿软弱的一个形体，并且降生在那肮脏的马槽，是不舒适的地方，是人类认为卑微的。 Saya akan melihat dari beberapa sudut pandang saudara ketika berbicara tentang new normal ini saudara, khususnya dalam Natal yang pertama. 特别在要迎接这个圣诞节，我要从几个角度来探讨这个新规范。 Kisah Natal yang pertama menyaksikan ada orang-orang yang sejak saat berita Natal pertama itu disampaikan hidupnya berubah, saudara. 第一次的圣诞呢，有一些人因着这个有巨星君王的星的显现，他们的生命整个被翻转。 Hidupnya tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya. 他们的生命与过去已经完全的不同。 Sejak berita Natal yang pertama yang disampaikan kepada mereka dengan cara yang tidak normal, mereka justru memasuki satu new normal, suatu kenormalan baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. 这些人当这颗星星向他们显现的时候，他们从他们旧的模式，因着这颗星星，他们生命被翻转，他们进入一个生命的新的模式。 Yang pertama berita Natal diterima oleh seorang tukang kayu bernama Yusuf. 这个圣诞的讯息，第一次是一个木匠名叫约瑟领受的。 Itu ceritakan dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, saudara. 这是在马太福音第1章19到25节那边提到。 Yusuf adalah seorang yang miskin, yang sederhana, yang berasal dari kota kecil, sebuah kota yang tidak diperhitungkan sama sekali pada zaman itu. 约瑟是一个贫穷的木匠，是生在于一个人家不觉得有什么特别的城市，小城市。 Memang Yusuf ini masih keturunan Raja Daud. 虽然约瑟是大卫的后裔， Tetapi secara penampakan luar itu jauh berbeda dengan leluhurnya itu, saudara.
但是他的外表跟他的那个祖先有天地之别。 Dibandingkan Daud leluhurnya, Yusuf sangat jauh berbeda seperti bumi dan langit. 这个约瑟跟大卫的这个区别，好像天与地那样子。 Daud adalah raja yang besar, tinggal di istana yang begitu mewah, saudara. Tetapi Yusuf tinggal di kota yang tidak terkenal, Bethlehem, mungkin di sebuah rumah dusun yang kecil, saudara. 大卫是一个君王，他活在皇宫里；但是约瑟呢，他是木匠，住在没有名气的城市伯利恒，可能他的家里也是很小的、简陋 Daud 的。 sangat terkenal. 大卫非常有名气。 Yusuf sama sekali tidak akan dikenal kalau saja namanya tidak disebut-sebut di dalam kisah Natal. 约瑟他是没有人知、默默无闻的，甚至在圣诞的讯息中很少提到他的名。 Sangat kontras, sangat berbeda. 非常的对比，这个差别很大。 Oleh sebab itu mungkin kalau dia ketemu orang, dia tidak lagi menyebut bahwa dia adalah keturunan Daud, saudara. 即使说他是大卫的子孙， Sekalipun begitu, Allah memilih dia sebagai ayah daripada Mesias yang dijanjikan itu. 上帝拣选他成为弥赛亚的父亲。 Allah mengundangnya untuk sebuah hak istimewa sebagai ayah daripada Sang Juru Selamat. 上帝邀请他拥有这个特权，成为拯救者的父亲。 Kalau zaman itu sudah ada akte kelahiran, maka di dalam akte kelahiran itu yang disebut sebagai ayah Yesus adalah Yusuf. 如果那个时代有这个所谓的出生证明的话呢，那就会看见说耶稣的父亲是约瑟。 Saudara perhatikan, hanya satu sepanjang zaman dari kekal sampai kekal yang tercatat seperti itu, Yusuf. 只有这个记载是唯一的，从亘古到永恒这个约瑟就是这唯一的。 Mungkin Yusuf bukan seorang pahlawan yang gagah perkasa seperti Daud. 虽然约瑟不是一个勇敢的这个英雄， Bukan pula seorang yang pandai berbicara di depan umum. 也不是能够在众人面前流利说话的， Mungkin juga bukan orang yang suka menonjolkan diri di muka umum, saudara. 甚至他在人前也不愿意显露自己。 Tetapi satu hal yang pasti, namanya selalu disebut-sebut dalam peristiwa kedatangan Allah yang Maha Kuasa ke dalam sejarah manusia, yaitu Natal. 但是要知道，他是那唯一的名字。当我们在纪念这位救主来到人世间的时候，这名字一定会被提到。 Alkitab mencatat 3 kali saudara malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan semua perintah Tuhan itu dia taati. 在圣经里记载说，当耶稣要降生的时候，或者是说在降生的时候呢，天使3次向他显现，并且天使给他的命令，他都遵行。 Saudara, mengapa bukan dari raja? 为什么不选择一位国王？ Bukan gubernur Romawi, 不是这个罗马的省长， bukan tokoh agama atau ahli Taurat yang mahir kitab suci, 不是宗教的领袖或者法利赛人对圣经很熟悉的。 bukan melalui mereka semua itu Kristus datang ke dalam dunia, 耶稣并没有借着这些人来到世上， tetapi melalui seorang tukang kayu yang sederhana yang bernama Yusuf. 而是借着这卑微的木匠，名叫约瑟的这一位。 Saudara, hal ini mau mengingatkan kita bahwa Natal yang sesungguhnya itu adalah kesederhanaan. 这件事情提醒我们，其实圣诞真正的意义是简朴。 Mungkin pandemi COVID-19 itu mau mengingatkan kita bahwa makna Natal yang sesungguhnya adalah Allah datang dalam segala kesederhanaan yang begitu total, saudara. 疫情也许再一次的提醒我们去思想，其实神来到世上的话，他是这样子的卑微的来到。 Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha melimpah datang ke dalam dunia dalam suatu kesederhanaan yang saya katakan total itu. 这可谓大能的神，当他来到世上的时候，他是完全的、彻底的，这么的简朴。 Dan masa kegelapan sejak zaman Malaki sampai perjanjian baru, malaikat Tuhan datang dengan cara yang tidak normal, datang dalam mimpi kepada Yusuf. 在这经过黑暗时期之后，到天使向约瑟在梦中显现。 Malaikat itu menampakkan dalam mimpi menyampaikan pesan tentang berkat Allah.
借着梦，天使对约瑟说神的祝福。 Itu pesan Natal yang pertama. 这是圣诞的第一个讯息。 Kita mungkin mengira, saudara, bahwa pesan Natal yang pertama adalah sebuah kabar sukacita dan berkat yang begitu besar, saudara. 也许我们会想说，这个第一个的圣诞讯息是一个好消息，是一个让人家很高兴的。 Namun berita bahwa Maria, tunangannya, calon istrinya harus hamil sebelum mereka menikah, sama sekali saudara tidak kedengaran seperti sebuah berkat. 但是这第一次的讯息，反而是约瑟必须听见他那未过娶的未婚妻要怀孕生子， Justru lebih nampak seperti sebuah malapetaka. 甚至看起来是一个灾祸。 Malapetaka bagi hidupnya hari itu dan bagi hidup masa depannya. 这个灾祸不只是那一天临到他，并且接下来对他来说也是一灾祸。 Bagaimana mungkin sebuah berita bahwa tunangannya akan mengandung sebelum hidup sebagai suami istri bisa menjadi sebuah berita yang menggembirakan, saudara? 难道未婚妻在还没有他们结婚成为一体之前就怀孕，这样子的消息怎么会是好消息呢？ Bukankah berita itu lebih mirip tragedi yang menyedihkan dan mendukakan daripada kabar yang menyenangkan? 这样子的消息更是比起说是高兴，更是应该是让他难过、伤他的心的消息。 Bagaimana respon Yusuf mendengar berita Natal yang pertama ini? 约瑟听见这圣诞的第一个讯息的时候，他的反应是什么？ Saudara, Alkitab tidak banyak berbicara tentang Yusuf, 圣经没有很多谈到约瑟， tetapi Alkitab menyatakan bagaimana isi hati Yusuf. 但是圣经有记载，约瑟内心在想。 Ternyata Yusuf menerima apapun pesan Natal Tuhan itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus. 圣经让我们看见说，约瑟接受这些天使的讯息的时候，他是敞开他的心，很真诚、诚恳的接受。 Ayat 19 dari Matius 1 sudah mencatat Yusuf memiliki hati yang tulus, saudara. 在这马太福音第1章第19节那边，让我们看见说，约瑟他有诚恳的心， Hati yang tulus itu yang dilihat oleh Tuhan. 他是个义人，这是神所看见的。 Hati yang tulus, hati yang sama dimiliki oleh bapak leluhurunya Raja Daud. 他这样子赤子之心，也是他的祖先大卫所拥有的。 Ketika Allah memilih seorang raja bagi umatnya, maka dia, saudara, melihat hatinya, saudara. 当神为他的子民选一个国王的时候呢，他所看的也是那人的心。 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 这在撒母耳记上16章第7节那边，我们就可以看见，那时候耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。” Saat Allah, saudara, memilih raja bagi umatnya, Tuhan melihat hati. 当神为他的子民选王的时候，他是看他的心。 Begitu pula ketika Allah mengirimkan raja di atas segala raja, sang raja damai Yesus Kristus, maka Allah memilih dengan apa? Dengan melihat hati. 当神要降生在世上，万王君王来到世上的时候，他所拣选的人也是他所看的是他的心。 Si tukang kayu yang sederhana ini memiliki hati yang begitu indah di mata Tuhan, saudara. 这位简朴的木匠，在神的眼中却拥有一颗很美丽的心。 Saudara, maukah kita memiliki hati yang tulus seperti Yusuf, saudara? 我们是否向往拥有像约瑟那样子的这个单纯的心？ Apapun berita yang kau terima, apapun kejadian yang kau alami, maukah saudara memiliki hati yang tulus yang kau bisa persembahkan kepada Tuhan? 无论我们听见什么样的消息，无论我们遭遇什么，我们是否仍然能够在神的面前持守那赤子之心？ Dia menerima berita tunanganmu akan mengandung sebelum engkau hidup sebagai suami istri.
当我们听见说我们的未婚妻已经怀孕，在我们跟她结婚之前， sedemikian tulusnya sehingga ia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum yang bisa menyebabkan Maria dihukum mati. 他的心如此的善良，使得他不愿意明明的羞辱玛利亚。 Dihukum mati dengan kejam, dirajam dengan batu-batu yang tajam. 因为这样子做会使玛利亚被石头丢死，按照当时的律法要被石头丢死。 Namun itu tidak dilakukannya. 约瑟没有那样子做， Mengapa, saudara? 为什么？ Karena kasih Tuhan yang memenuhi hatinya lah yang memiliki Yusuf memiliki ketulusan hati untuk mengekspresikan cinta kasih sejati kepada Maria tunangannya. 因为约瑟被神的爱所充满，使得他那单纯的心也能够为玛利亚献出这样子单纯的爱。 Yang kedua, saudara, 第二， dari perikop yang tadi kita baca, 从刚才我们所 kita 读 melihat 的 daripada 经节， sudut pandang Maria ketika menerima berita Natal yang pertama. 我们也从玛利亚的角度来看，当她领受这第一个圣诞的消息的时候， Mungkin sebelum menerima berita itu dia hidupnya normal, saudara. 玛利亚在收到这讯息之前，她的生活是跟一般人一样的。 Tetapi ketika berita Natal menjelang Natal yang pertama disampaikan, hidup Maria berubah total, saudara. 但是当玛利亚领受了这个第一个的圣诞讯息的时候，她的生命从此完全的被翻过来。 Dia harus menjalani satu kenormalan yang baru, new normal. 她必须去经历一个新的规范。 Karena ketika berita Natal yang pertama disampaikan kepada Maria, itu nampaknya bukan sebuah berita yang diharapkannya, saudara. 因为这消息临到玛利亚的时候，这并不是她所期盼的消息。 Bagaimana mungkin bisa disebut berita sukacita kalau dikatakan dia akan mengandung, padahal dia belum menikah, saudara. 这对玛利亚来说，怎么可能是一个好消息呢？因为在她结婚之前，她必须怀孕。 Dari sudut Maria bukan ini menjadi sesuatu berita aib, saudara, yang bisa membawa malapetaka yang besar dalam hidupnya. 对玛利亚来说，这个消息是会带给她羞辱，甚至会带给她灾祸的。 Aib yang besar bukannya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga ayahnya. 而且这个羞辱不只是临到她自己，也会使家人也受到羞辱。 Bukan hanya aib, tapi bisa mendatangkan hukuman mati bagi dirinya. 不只是羞辱，而且会带给她死刑。 Ini begitu mengerikan, saudara. 这是很可怕的事情， Begitu menakutkan, 很可怕的， begitu suram masa depannya. 并且看到好像前途灰暗。 Berita Natal yang pertama ini mengubah hidupnya di hari-hari depan menjadi kenormalan baru yang jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. 玛利亚领受了这个第一个的圣诞讯息的时候，使她的生命的前程必须进入一个新的规范。 Tapi bagaimana respon Maria, saudara? 但是我们看玛利亚的回应是什么？ Ayat 38 di Lukas pasal pertama mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. 我们看见玛利亚竟然说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。” Ini respon yang luar biasa, saudara. 这是非比寻常的回应。 Mengapa dia punya respon seperti itu? 为什么他能够有那样子的回应呢？ Sama, ternyata dia memiliki hati yang berserah, hati yang tulus, dengan iman siap menyambut berkat Tuhan meskipun yang nampak di depan matanya kesulitan dan bahaya yang besar. 同样的，玛利亚也拥有一颗单纯的心，她有信靠神的心，所以当她接到这个消息的时候呢，她也能够用单纯信靠的心来看为这是好消息，虽然即将来临的可能是一个灾祸。 Sekali lagi ini masalah hati, saudara. 所以这跟心有关系。 Saudara, Tuhan tidak melihat siapakah dirimu menurut penampakan luar. 神不看我们的外表， Tetapi yang dilihat Tuhan bagaimana hati saudara di hadapan Dia. 而是他要看我们在他面前的心是如何。 Masa-masa Advent adalah masa di mana kita memeriksa hati kita. Apakah hati kita sudah layak dipersembahkan kepada Tuhan? 巴不得在这等候的期间，我们好好的省察自己，我们来检讨我们的心。 Saudara, Natal pertama terjadi karena ada orang-orang seperti Yusuf dan Maria, orang-orang dengan iman berani menghadapi tantangan dan kesulitan, menyambut kedatangan Kristus dalam keadaan yang sederhana.
第一个的圣诞节，我们看见迎接的人，他们有一颗信靠神的心。他们虽然领受的是一个挑战，是一个困难，但是他们却单纯的信靠神的心来领受。Oleh sebab itu, saudara, 所以 tidak ada tragedi yang lebih besar daripada ketika kita menjadikan perayaan-perayaan Natal itu sekedar kesempatan untuk meregu kenikmatan atau sukacita bagi diri kita sendiri. 所以，当我们在纪念圣诞节的时候，如果我们的纪念的方式还是用那个欢乐、宴乐的这个方式的话，这对我们来说其实是一个灾祸。 Adalah dosa ketika Natal hanya menjadikan kesukaan bagi diri sendiri. 我们这是纪念圣诞节的时候，只是寻求自己的喜乐的话呢，这是一个很遭殃的事情。 Karena bukankah Natal adalah ketika Allah mempertaruhkan segalanya, termasuk anaknya sendiri yang tunggal itu, untuk menawarkan kesukaan dan keselamatan bagi dunia. 因为在圣诞节，神做了最大的牺牲，就是让他的独生子来到世上，为了带给世界平安喜乐。 Kita perlu prihatin, saudara, kalau begitu banyak orang-orang merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi Yesus yang dirayakan, kelahirannya itu tidak ada bersama dengan mereka. 我们应该觉得难过，如果我们看见人家在庆祝圣诞的时候，这位圣诞的主角主耶稣却没有真正诞生在他们的生命中。 Yang pribadi yang ketiga yang menghadapi new normal. 这位第三位在第一次圣诞节 Bahkan 要 new 经 normal 历 yang 新的规 sangat 范， sukar, saudara, paling sukar, saudara, dalam pandangan saya. 也就是最难的。 Siapakah dia? 他是谁？ Saudara, tadi kita sudah melihat sudut pandang manusia, Yusuf dan Maria dalam menyambut Natal yang pertama. 刚才我们已经看见迎接圣诞节的两位人类，就是约瑟跟玛利亚。 Saudara, sekarang bagaimana sudut pandang Tuhan sendiri saat datangnya Natal? 现在我们来看说，当神来到世上的时候，他的感受又是如何？ Natal menjadikan Allah masuk dalam kenormalan baru yang sebelumnya tidak pernah dialami bahkan oleh Allah sendiri. 圣诞使神进入一个新的规范，这个规范是他之前没有尝过的。 Apakah saat Natal pertama Allah datang dengan segala kemeriahannya, kemegahannya, kemuliaannya? 当神在第一次的圣诞来到的时候，他是带着荣耀、威望来的吗？ Tidak, saudara. 不是。 Alkitab berkata Filipi pasal 2 ayat 7 bahwa Natal adalah ketika Allah datang dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 腓立比书第2章第7节那边告诉我们，圣诞节是当神来到的时候呢，他是虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Natal new normal bagi Allah, dia mengosongkan dirinya, dia membatas dirinya sendiri menjadi seorang manusia, bahkan seorang bayi. 圣诞对神来说是他要完全的虚己，并且取了一个人的形象，用这婴儿的方式诞生在这世上。 Dari pencipta masuk dalam kategori ciptaan. 从创造者进入这被造的这一类。 Sesungguhnya belum naik ke atas kayu salib, belum mati pun, ketika Allah datang ke dalam dunia Natal, itu sebuah pengorbanan yang sangat besar daripada Tuhan. 更不要说主耶稣在十字架的牺牲，单是他神道成肉身对他来说，就是已经是非常大的牺牲。 Ini suatu pergumulan dan kesukaran yang besar. 这是很大的困难，是很大的挑战。 Bagaimana mungkin Ia yang Maha Kuasa sekarang membatas diri menjadi seorang bayi? 他是这么一位全能者，但是却愿意限制自己，成为一个软弱的婴儿。 Allah yang Maha Hadir sekarang kalau mau kemana-mana harus digendong orang dewasa. 那无所不在的神，现在在婴儿的这形体，必须被人家抱着走来走去。 Saudara, kita pun sebelum pandemi COVID-19, saudara, kita bisa bebas melakukan segala aktivitas kemana-mana. Lalu kemudian ketika terjadi pandemi, kita harus membatas diri mungkin di dalam rumah, saudara. Terus selama berbulan-bulan kita merasa bosan, kita merasa mengalami satu kesterasingan.
我们在疫情之前，也许我们觉得无论要去什么地方，我们都可以很自由的去。但是在这个疫情期间，我们必须刻意的更多的限制自己留在家里。我们没有很方便出外的自由。Tidakkah lebih lagi anak Allah, dia adalah Allah, tetapi waktu inkarnasi Natal dia membatas diri menjadi seorang bayi, saudara. 更何况这位全能的神、无所不在的神，当他在圣诞节的时候必须诞生成为婴儿。Bahkan saat Natal yang pertama Yesus datang, siapa yang menyambut dia, saudara? 甚至当他来到世上的时候，是谁迎接他？ Raja-raja tidak. 是否君王迎接他？ Para pemimpin agama tidak. 那些宗教领袖迎接 Para 他？不 saudagar 是。 kaya tidak. 那些富商迎接他？没有。 Bahkan saat ia mau datang, pemilik penginapan pun, saudara, tidak memberikan tempat bagi dia. 他来到世上，甚至这旅店的主人都没有收容他。 Yang ada hanya sebuah kandang, sebuah palungan sederhana yang untuk hewan. Inilah Natal. 能够给他的地方是那卑微的马槽、肮脏的地方，这就是耶稣来到世上的圣诞。 Ia yang adalah raja atas semesta alam, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal yang amat mulia, sekarang datang dalam kandang yang hina di dalam palungan binatang. 他是宇宙万物的神，他是那荣耀国度永恒的神。但是当他来到世上的时候，他却诞生在那肮脏卑微的马槽。 Datang di tengah malam yang sunyi. 他的来到是在安静的夜晚。 Oleh sebab itu jikalau sekarang masih banyak orang yang menolak Yesus, kita tidak heran, saudara. Karena sejak awal kedatangannya ke dalam dunia, Natal, dunia sudah menolak dia, tidak ada tempat bagi dia. 所以到这个时代，有许多人拒绝耶稣，这并不奇怪，因为当耶稣第一次诞生到世上的时候，人类也已经拒绝了他。 Yohanes 1 ayat 10-11 firman Tuhan berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. 约翰福音第1章第10到11节，让我们看见他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。 Natal adalah ketika manusia menolak Allah, tetapi puji Tuhan, Allah tidak menolak manusia, Allah tidak menolak kita, Allah menerima kita, saudara. 圣诞是人类拒绝救主，但是我们感谢神，他没有拒绝我们。 Natal Yesus lahir ke dalam dunia, lahir dalam kesederhanaan. 是耶稣来到世上，并且很卑微的降生。 Lahir bukan di Yerusalem kota besar, tetapi di kota kecil di Bethlehem. 他不是生在大城市耶路撒冷，而是在小城市伯利恒。 Bukan raja dengan jubah kebesaran, tetapi dengan bayi dibungkus lampin. 他来不是一个君王的身份，而是一个软弱的婴儿，一块布包着的婴儿。 Bukan itu saja, saudara, sejak kelahirannya Alkitab menyaksikan Yesus mengalami banyak pergumulan dan kesulitan. 并且圣经记载说，耶稣的生平是充满困难的。 New normal yang dimasukinya begitu berbeda dari sebelumnya, saudara. Sebelumnya inkarnasi ke dalam dunia. 耶稣进入这个新的规范，是他道成肉身之前没有经历过的这么多的困难。 Kelahirannya tidak diberikan tempat yang selayaknya di dunia. 他的来到世人却没有给他一个适合的好的地方。 Setelah lahir, Raja Herodes mengejar-ngejar hendak membunuh sang bayi. 出生之后，希律王还要追杀2岁以下的婴儿。 Yusuf dan Maria sampai harus menyingkir ke Mesir, saudara. Natal pertama itu penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran. 并且在希律王的追杀，约瑟跟玛利亚必须逃到埃及去。所以我们看见说，圣诞节是这么带来这么多的困难、挑战、辛苦的事。 Tapi saudara perhatikan, 但是我们注意， new normal yang dihadapi, dialami Yusuf dan Maria, Tuhan tidak tinggalkan. 在玛利亚跟约瑟他们进入他们的新的生命的里程碑的时候，神是与他们同在的。 Bahkan Tuhan sendiri masuk ke dalam menyertai akan orang-orang ini, saudara.
甚至神自己住进他们当中，与他们同在。 Saudara yang saya kasih dalam Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹， dalam situasi new normal karena pandemi yang masih melanda zaman kita ini, 我们在这疫情当中要进入这新规范的时候， mungkin saat menjelang Natal ini saudara pun sedang mengalami kesulitan dan pergumulan yang besar. 也许在要迎接圣诞节的时候，我们正在面临很大的困难，正在辛苦中， Kesulitan karena penyakit, 可能是疾病的， ketakutan karena corona yang masih saja semakin menggila, saya katakan. 可能是因着这个新冠肺炎，得病率越来越多，我们觉得焦虑。 Kesulitan karena ekonomi yang terus merosot. 经济一直衰退，让我们觉得担忧。 Mungkin ada perselisihan dan pertengkaran keluarga di dalam situasi yang sulit seperti ini. 也许在这困难的情况当中，家人之间有摩擦。 Pergumulan, mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, bahkan mengalami kesepian akibat social distancing. 也可能因着这疫情，我们必须有这个社交距离，造成我们觉得孤单，觉得郁闷。 Saat-saat seperti inilah kita memasuki Advent minggu yang pertama. 在这样子的这个情况中，我们进入了这等候月的第一周。 Saat yang tepat saudara untuk merefleksikan diri. Apakah kita menyambut datangnya Natal? Kita teladani Yusuf dan Maria, bahkan Kristus sendiri saat menyambut Natal yang pertama. 我们巴不得在这个时候，我们好好的反省自己，并且去回顾当主耶稣他降临在世上的时候，他的一切的那个情况。 Saudara, sebenarnya apa rahasianya memasuki new normal? Saudara? 其实我们进入这个新的规范有什么秘诀？ Yusuf dan Maria memasuki new normal bukannya tanpa pergumulan. 约瑟跟玛利亚进入新的规范的时候，并不是说没有挣 Tetapi 扎， satu hal, karena mereka bersedia untuk taat, taat. Saudara. 但是有一件事情很明显的，就是他们愿意顺从。 Meskipun tidak ada alasan untuk masuk akal, tetapi mereka tetap taat. Mereka berani tetap taat. 虽然对他们来说，这是无法去理解的，但是他们却愿意，他们也选择顺从。 Saudara, andai kita berdiri di tempat di mana Yusuf dan Maria berdiri pada waktu itu, saudara. 我们试着站在约瑟当时候的那个角度来看， Kita terpaku di antara apa yang difirmankan Allah, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dengan realita kenyataan yang sukar untuk dihadapi, saudara. 当我们领受了神的那个讯息，是我们跟现实对比的时候无法理解的， Apa yang akan kita lakukan? 我们会做什么？ Saudara, malam itu mungkin kita akan menatap langit yang gelap, yang semakin gelap karena tertutup kegalauan, tertutup keraguan-raguan akan hari depan. 可能约瑟在那个晚上领受这个消息的时候，那原来黑暗的天空变得更黑暗，因为觉得前程一片灰暗。 Kita bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir? 也许我们问说，这个疫情什么时候要过去？ Kapan ekonomi akan pulih? 什么时候经济可以复苏？ Kapan bisa berkumpul-kumpul lagi seperti dulu? 什么时候可以跟以前一样，大家聚在一起？ Kapan bisa berbakti di gereja seperti dulu yang penuh dengan saudara-saudara seiman? 什么时候跟以前一样，可以在很多人的教会里一起崇拜？ Apakah maksud di balik semua kejadian yang kita alami ini? 在我们经历的这一切事情上，神有什么样的旨意？ Saudara, kita tidak tahu, saudara. 我们不明白。 Kita semua tahu seperti apa rasanya mencari cahaya di tengah kegelapan yang pekat. 我们好像在非常浓的黑暗中寻找亮光。 Kalau saat itu mungkin Yusuf bertanya-tanya di luar kandang, di mana istrinya Maria berada di dalam kandang hewan itu, saudara. 约瑟当他的妻子必须在那个马槽里生下耶稣。 Mungkin ada di antara saudara yang bertanya tidak di luar kandang, tetapi mungkin di luar ruang gawat darurat. Maksudnya? Saudara, mungkin ada di antara saudara yang bertanya tidak di luar kandang, tetapi mungkin berada di luar ruang gawat darurat. 我们想象说，不是在那个马槽里，也不是在那个急诊室里。 Dan di dalamnya keluarga kita sedang berjuang dengan penyakit
yang sedang dia derita. 也许所面临的困难是跟疾病的搏斗。 Atau barangkali saudara bertanya-tanya dia di atas batu-batu kecil di rumputan sebuah makam. 也许是在坟墓的地方。 Di situ kerabat kita dimakamkan oleh karena pandemi yang sedang terjadi. 也许在那边有埋葬的家人，因为疫情中而去世的。 Atau mungkin saudara di luar pabrik, di luar kantor saudara yang sedang mengalami kebangkrutan. 怎么可能在我们的公司之外，在工厂之外，正在面临要倒闭的状况？ Kita berdiri, kita mengajukan pertanyaan, kita mempertanyakan maksud Allah, kita bertanya mengapa Allah mengizinkan aku mengalami semuanya ini. 在这些的情况当中，也许我们会问神：为什么让我经历这一切？ Saudara percayalah, itulah yang juga ditanyakan Yusuf dan Maria. 我们要相信，当时候约瑟、玛利亚他们也会问同样的问题。 Mereka bukan yang pertama dan saudara bukan pula yang terakhir menanyakan hal yang sama. 约瑟跟玛利亚不是第一个提出这个问题的人，但是也要知道，我们并不是最后一个问这个问题的人。 Satu hal yang harus kita lakukan, saudara, 我们所要做的是一 yaitu 件事， taat, saudara. 就是顺服。 Mereka taat pada waktu malaikat memanggil. 天使呼召的时候，他们顺服； Mereka taat saat malaikat menjelaskan. 当天使解释的时候，他们顺从。 Mereka taat saat langit cerah. Mereka taat pula ketika langit itu begitu gelapnya. 晴天的时候，他们顺服；但是阴天的时候，他们也一样的顺服。 Memang mereka tidak mengerti. 虽然他们不明 Mereka 白， bingung. 他们疑惑， Tetapi mereka tidak membiarkan kebingungan dan keraguan merusak iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan. 但是他们不让他们的不明白、他们的不理解来搅扰他们对神的信靠。 Tetapi mereka melakukan apa yang mereka tahu diperintahkan Tuhan. 但是他们就去顺从神给他们的吩咐。 Mereka berkemas dan pergi ke negeri yang ditujukan Tuhan. 他们打理拿了行李，就到神指给他们要去的地方。 Tuhan yang perintahkan, maka yang mereka tahu taat melakukannya. 神命令他们去，他们所做的就是顺从。 Saudara, apa modal kita saudara menghadapi new normal? 所以，我们面对新的规范的时候，我们可以有什么样的装备呢？就是圣经。 Alkitab. 圣经。 Alkitab berisi ribuan janji dan perintah Tuhan. 圣经里有神几千个的应许和命令。 Tidak kurang 1260 janji Allah dan 1648 perintah Allah. 我们看见说，有1648神的命令，还有好多神的应许。 Itu cukup menjadi bekal kita menjalani hari-hari di new normal. 这一切能够成为我们面对新的规范时一个很好的装备。 Asal kita percaya janji Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, itu menjadi jejak-jejak langkah Tuhan yang juga kita akan tapaki. 只要我们愿意听神的命令，愿意去行他的命令，我们相信他的应许，我们愿意去顺从他的命令，这会成为我们经过这一切的能够踏下的脚印。 Mari saudara, sejak Advent minggu yang pertama ini, kita sambut Natal dengan ketaatan total akan firman-Nya dan mempercayakan hidup dalam new normal ini, dalam tuntunan firman-Nya. 巴不得我们在这个等候月的第一周的时候，我们开始检讨自己，我们愿意把自己信托在神的话语，来进入这新的规范。 Mari kita tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam doa. 我们低头进入祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk pesan Tuhan di dalam Advent minggu yang pertama ini. 主啊，我们感谢你，你在这等候月的第一周给我们的讯息。 Kau yang mengizinkan kami mengalami masa-masa pandemi selama berbulan-bulan sepanjang tahun ini. 你允许我们在今年经历了这么多个月的疫情。 Mau tidak mau kami harus menghadapi satu new normal, kenormalan baru yang akan kami jalani di hari-hari depan. 我们迫使要进入新的规范。
Hari ini kami menerima pesan-Mu Tuhan bahwa Natal Engkau pun mengalami new normal pada waktu Yesus inkarnasi menjadi manusia. 但是当我们去思想你的圣诞的时候，我们也看见你在降生到世上，你也经历这新的规范。 Oleh sebab itu tuntunlah kehidupan umat-Mu, kami semuanya memasuki masa-masa Natal dengan satu kehidupan yang sungguh terarah kepada firman Tuhan. 主啊，求你引领我们，让我们每一位在进入圣诞的时候，我们用你的话语来装备我们。 Kami percaya firman-Mu yang berisi ribuan janji-Mu Tuhan dan ribuan perintah-Mu menjadi bekal kami menapai hari kami di hari-hari depan. 我们相信你在圣经中里有几千的应许、几千的命令，可以很好的装备我们踏入前面的道路。 Berkatilah ya Tuhan orang-orang yang dengan berani mempercayai firman-Mu dan berani mentaati semua perintah-Mu yang Tuhan sudah wahyukan melalui kitab suci. 主啊，求你祝福那些愿意将自己信托在你的话语中的。 Sehingga umat-Mu mampu melewati masa-masa sukar ini bersama dengan firman-Mu. 使得你的子民能够借着你的话语的装备，能够很好的度过这困难的时期。 Dengar doa kami. 听我们的祷告， Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. Amen。